Okey, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk matriks. Hari ini kita akan masuk mengenai matriks songsang. Okey. Untuk pengetahuan yang lebih terperinci, kamu semua boleh rujuk sambil cikgu mengajar ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 57. Dan standard pembelajaran kita hari ini ialah 2.2.5. Okey, so kita tengok kat sini ya. Kita akan masuk pada matriks songsang. So beri perhatian semua ya. Okey, so dekat sini terdapat matriks, persamaan matriks ni mewakili matriks A, matriks B. Sama dengan matriks B, matriks A. Dia akan sama dengan identity. Okey. Identity ni, ini adalah nilai identity 1001. Okey, so dekat sini kita tengok, kalau kita darabkan matriks A, B ataupun B darab A, dia akan menghasilkan matriks identity. Kita tengok, dia kata jika pendaraban matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identity iaitu I, maka matriks B adalah songsangan matriks A dan sebaliknya. Maksudnya kat sini kan matriks A kita akan darab dengan matriks B akan menghasilkan identity. Maksudnya matriks B ni ialah songsangan kepada matriks A. Okey. Kalau macam ni pula, kita pandukan matriks B. Matriks B bila darab dengan matriks A, dia akan menghasilkan juga identity. Maksudnya matriks A ni dia adalah songsangan kepada matriks B. Faham cakap tu? Okey. Kalau apa-apa matriks, dua matriks yang didarab dan menghasilkan identity, maknanya matriks yang dekat belakang ni adalah matriks songsang. Okey. So kita tengok selalunya matriks songsang ni dia akan ditulis dalam bentuk A. Contoh kalau dia beri nilai matriks yang awal tu adalah A, maksudnya matriks songsang dia akan tertulis A negatif 1. Ataupun lebih kalau macam cikgu akan refer dia dalam bahasa A inverse. Okey. So A inverse ni dia dibaca sebagai matriks songsang A. Dan A inverse ni dia tidak sama dengan 1 per A. Okey. So kita masuk pada contoh pula. Okey. Kat sini kita tengok ada contoh. Dia kata tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang bagi matriks 4 7 1 2. Okey, dia bagi A dengan B. So macam mana kita nak tentukan sama ada matriks ni matriks songsang ke tak? Okey, tadi kita dah tengok matriks songsang, kalau kita darabkan nilai matriks ni dengan matriks yang lagi satu, contoh A dengan B kan, dia akan menghasilkan identity. So kita try darab satu-satu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, A kita ambil ni 4 7 1 2 darab dengan 4 negatif 7 1 2. Okey, so kita darab macam biasa. Okey, tengok ni 4 dalam 4 dapat 16 tambah dengan negatif 7. Okey, lepas tu untuk yang ni 1 tambah 2. Untuk yang bawah ni 7 dalam 4 14 tambah dengan 2 darab negatif 7 negatif 14. Okey, untuk ni kita darab dengan 7 darab 1 dapat 7 tambah dengan 4. Okey, so kita dapat nilai dia 16 tolak 7 dapat berapa? 9. Ni dapat 6. Ni kita akan dapat 14 tolak 14 kosong. 7 tambah 4 11. So kita akan dapat nilai dia macam ni. Maksudnya bila kita tak dapat nilai identity, iaitu identity kita semua tahu identity nilai dia adalah
1001. So bila kita dapat nilai macam ni, maksudnya matriks A ni dia bukan matriks songsang bagi 417, bukan matriks songsang bagi 4172. Okay, so A ni dah bukan matriks songsang, bukan matriks songsang. Okay, so kita try B pula. B, kita darab dia macam tadi, 4172 kita darab dengan 2 negatif 1 negatif 7 4. Okay, tengok kita darab 4 darab 2 8 tambah negatif 7. Untuk ni kita darab dapat negatif 4 tambah 4. Okay, 7 darab 2 14 tambah negatif 14. Ni darab negatif 7 tambah 8. Okay, so nilai dia kita akan dapat 8 tolak 7 1. Negatif 4 tambah 4 kosong. 14 tolak 14 kosong. Negatif 7 tambah 8 1. So bila kita dapat nilai 1001, maksudnya matriks B ni dia adalah matriks songsang bagi matriks 4712 ni. So ia adalah matriks songsang. So macam tu je kita nak tentukan sama ada matriks ni dia adalah matriks songsang ataupun tidak. Okey. Okey, so dah habis tu kita akan masuk kepada operasi matriks songsang. Okey. Okey, so kita masuk operasi matriks songsang. Okey. Okey, so cikgu bagi contoh kat sini. Okey, dia bagi A. Kata-katalah A ni matriks dalam dia A, B, C, D. Okey. Okey, dekat sini okey, ni satu matriks. So kita nak cari matriks songsang tu, kan matriks songsang tadi kita semua tahu A inverse kan. A negatif 1 ni dia mewakili matriks songsang. So untuk mencari matriks songsang, dia formula dia adalah 1 per ni dia ada. Okey, kat sini cikgu bagi untuk lebih mudah faham. Ni biru kan. Okey, so lepas tu ini cikgu warnakan merah. Okey, so macam ni kita tengok. Okey, yang biru ni A dengan D, maksudnya A darab D. Kita akan tolak dia dengan yang merah ni B, C. Okey. Okey, dekat situ. Lepas tu seterusnya dekat belakang ni dia ada lagi. Dekat belakang ni kita akan ambil. Okey, kat sini kita tengok biru dengan merah juga kan. Okey, so yang biru ni kita akan tukar kedudukan dia. Tukar kedudukan. Okey, yang merah ni kita akan tukar tanda dia. Okey, so macam ni. A dengan D ni kan biru kan. A dengan D kita akan tukar tempat kedudukan. D dengan A. Okey, so B dengan C ni kan dia dua-dua positif. So kita tukar tanda dia, kita jadikan dia negatif. Negatif B dan juga negatif C. Okey, macam tu je formula dia. Ni adalah formula untuk kita cari A inverse, iaitu matriks songsang bagi A. Okey, dekat sini kita tengok ni kan, ADBC ni dia ialah
penentu. Kena ingat ni dia adalah penentu. Okey. Lepas tu pula, untuk kita guna formula ni, dia ada dia punya syarat tau. Syarat dia ialah syarat dia dengan keadaan AD minus BC tidak boleh sama dengan kosong. Okey. Maksudnya penentu ni dia tidak boleh sama dengan kosong. Kalau dia sama dengan kosong, maksudnya dia bukan matriks sonsang. Boleh faham setakat tu? Okey, so jom kita try buat contoh. Cikgu akan tunjuk contoh. Okey. Contoh. Okey, nombor 1. Contoh dia bagi matriks K lah katakan kan. K sama dengan 6, 13, 1, 2. Okey, dia suruh kita cari matriks sonsang bagi K. Maksudnya matriks sonsang bagi K adalah K inverse. Okey, so kita aplikasikan formula tadi. Okey, 1 per. Okey, kan tadi cikgu buat warna. Okey, ni biru, ni merah. Okey, so kita tulis balik. Biru ni AD. A dengan D 6 darab 2 tolak 13 darab 1. So 13 kan. Okey. So yang belakang ni pun kita buat macam tadi. Kita tukar tempat dia. 2 dengan 6. 13, 1 ni kita dua-dua positif, kita tambah negatif dekat dia. So ni jadi negatif 1. Ni adalah negatif 13. Okey, faham? Okey, so bila dah dapat macam ni, kita boleh teruskan pengiraan kita. Kita ambil 1 per 6. 6 darab 2, 12 tolak 13 akan jadi 1 per negatif 1. 2, negatif 1, negatif 13, 6. Okay, so dekat sini kita akan dapat nilai negatif 1. So negatif 1 ni kita darabkan masuk dia dekat setiap satu ni. Darab masuk dia. Okay, so dia akan dapat, kita akan dapat nilai K inverse ataupun K songsang ni. Nilai dia adalah negatif 2, 1, 13, negatif 6. So itulah jawapan dia. Okay, so kita buat soalan yang seterusnya. Okay, nombor 2. Okay, katakan dia bagi matriks C sama dengan 2, 1, negatif 5, negatif 2. Okay, so kita cari C inverse dia. C inverse dia, kita tulis balik formula 1 per. Okay, jadi kita highlight dia biru, yang ini merah. Okay, so 2 darab negatif 2, 2 darab negatif 2 tolak AD minus BC tolak 1 darab negatif 5. Okay, kat sini kita tukar tempat dia. Negatif 2, 2. Okay, untuk negatif 5, 1 ni kita hanya perlu tukar tanda dia. So yang ni akan jadi 5, ini akan jadi negatif 1. Okay, so C inverse akan jadi 1 per 2 darab negatif 2, negatif 1. Negatif 1 tolak negatif 5. So dengan negatif 2, 5, negatif 1, 2. Okay, so C inverse menjadi 1 per 4. 1 per 4. Betul? Okay.
1/4 akan darab dengan negatif 2, 5, negatif 1, 2. Okay, so macam biasa yang ni kita hanya darab masuk dia. So bila kita darab masuk, kita akan dapat nilai 1/4 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 1/2. Okay, 1/4 darab 5, kita akan dapat 5/4. Okay, negatif 1 darab 1/4, kita akan dapat negatif 1/4. Okay, 1/4 darab 2, kita akan dapat 1/2. Okay. Okay, dia bagi contoh yang lain pula Okay, diberi matriks G sama dengan 2, 3, 1, P. Suruh dia kata hitung nilai P jika matriks G tidak mempunyai matriks songsang. Okey, soalan seterusnya dia kata diberi matriks G sama dengan 2, 3, 1, P. Okey, dia kata hitung nilai P ni. Dia nak kita cari nilai P. Okey, ni nilai ni. Nilai P ni jika matriks G tidak mempunyai matriks songsang. Okey, so apa yang tadi kita belajar first tadi, kan cikgu dah bagi tahu dia ada dia punya keadaan kan. Bila penentu AD tolak BC. Okey. AD tolak BC, keadaan dia tidak boleh sama dengan kosong. Kalau dia sama dengan kosong, maksudnya matriks tu bukan matriks songsang. So kat sini kita tahu dia suruh, dia kata hitung nilai P jika matriks G tidak mempunyai matriks songsang. Maksudnya AD BC dia tolak BC dia akan bersamaan dengan kosong. So kita tak payah nak guna formula yang panjang, iaitu formula 1/ADBC tu. Kita just terus buat A dia. Okey, kita tengok kat sini kan. Kat sini macam tadi, ni adalah nilai A, nilai D, nilai B, nilai C. Okey, so A dia kita buat nilai A dia 2 darab dengan P tolak B 1 darab dengan C dia 3. Okey, so dia akan bersamaan dengan kosong. Okey, so kita akan dapat 2P tolak 3 sama dengan kosong. So 2P sama dengan 3. P akan bersamaan dengan 3/2. Okey, so kita dah dapat nilai P berdasarkan apa yang dia beritahu. Dia kata tidak punya matriks songsang. So kita aplikasikan dia punya keadaan dia, iaitu AD tolak BC tidak boleh bersamaan dengan kosong jika ia adalah matriks songsang. Okay, so ni jawapan dia.